Welcome to my paradise. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Samsudin bin Sulaiman, seorang kontraktor dan juga perunding industri pembinaan. Dalam channel saya, anda akan saksikan tips-tips dan panduan berkenaan dengan pembinaan. Tapi sebelum tu, jangan lupa like, share dan subscribe. Saya percaya anda dan semua yang ada di bumi ini memerlukan tempat tinggal. Tak kira dia rumah banglo ke, rumah teres ke, rumah pangsa ke, rumah kondo ke, tapi yang pasti setiap manusia yang hidup dia perlukan rumah. So dalam video kali ini saya akan bercerita dengan anda bagaimana untuk mendapatkan tanah bagi tujuan pembinaan rumah di atas tanah sendiri. Bagaimana untuk mendapatkan tanah bagi tujuan membina rumah di tanah sendiri? Okey, banyak kaedah yang ada di luar sana. Okey, antaranya saya kongsikan beberapa kaedah. Pertama, anda pergi sendiri ronda satu kampung, satu bandar, satu daerah, satu negeri. Okey, anda lihat mungkin ada dipacakkan unit-unit untuk dijual, ataupun mungkin ada setengah mereka yang membuat pembangunan yang kita panggil unit-unit lidi. Maksudnya daripada tanah yang 1 ekar atau 2 ekar, mereka akan pecah-pecahkan menjadi lot-lot kecil. So bagi pembinaan rumah banglo, lot yang sesuai sekitar berapa? Untuk unit rumah banglo, minimum keluasan yang diperlukan adalah sekurang-kurangnya 6,500 kaki. So jika kurang daripada itu, ia tidak lagi dikenali atau dipanggil sebagai rumah banglo. Okey, itu adalah kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua, anda boleh melantik ejen hartanah yang ada nama ditulis REN, ejen hartanah bertauliah. Okey, anda boleh melantik mereka untuk mencarikan hartanah yang sesuai bagi anda. Kaedah yang ketiga adalah melalui tanah pusaka yang mana kita warisi daripada kedua ibu bapa kita. Kaedah yang keempat, anda juga boleh tengok iklan-iklan di sosial media ataupun di surat khabar ataupun flyers-flyers yang diedarkan oleh mereka. Okey, itu adalah 4 kaedah bagaimana anda untuk mendapatkan tanah bagi pembinaan rumah anda. Bila anda dah jumpa tanah yang dihajati, anda jangan lupa mohon melihat salinan geran yang ada pada tuan tanah. Terdapat 4 jenis pemilikan hartanah, iaitu tanah yang ada di negara kita. Yang pertama, pemilikan secara sementara. Macam mana nak kenal? Ada 2 jenis nombor yang ada di atas keran tersebut. Yang pertama, tuan-tuan, dia akan tulis PTG HS dalam braket D. Itu daripada Pejabat Tanah dan Galian. Ataupun PTD HS dalam braket M. Okey, 2 nombor ini menunjukkan pemilikan sementara. Seterusnya, tuan-tuan, yang kedua adalah pemilikan secara tetap. Pemilikan tetap, dia akan tulis kat situ, dia akan tulis PN, pemilikan tetap. Yang ketiga adalah pemilikan jenis pajakan. Pajakan ni biasa ditulis 99 tahun, 50 tahun, dan dia akan dikira bermula daripada bila tarikh pengiraan. So kita akan tahu berapa baki tahun yang boleh diguna atas pajakan tersebut. Dan yang keempat adalah jenis pemilikan bebas. So ataupun orang cakap tanah bebas. Dalam geran pemilikan tanah ada dinyatakan syarat-syarat pemilikan. Biasanya akan ada 4 syarat pemilikan. Yang pertama, Rizab Melayu. Okey, biasanya Rizab Melayu ni harga dia lebih rendah daripada pegangan bebas dan sebagainya. Yang kedua, Lot Bumi Putra. Lot Bumi Putra ni maksudnya
sesiapa sama ada Sabah, Sarawak semua boleh beli lot Bumiputera. Kalau lot Melayu tadi, hanya orang Melayu sahaja yang boleh memiliki Rizab Melayu. Tetapi Rizab Melayu juga ada juga jenis pajakan. Seterusnya yang ketiga adalah tanah Rizab orang asli. Dan yang terakhir sekali, yang keempat adalah tanah yang kita panggil tanah tol, yakni tanah pemilikan sementara. Macam mana kita nak tahu tanah tol ni, tuan-tuan? Biasanya tanah tol ni, saya bagi contoh yang mudah, tanah di pesisiran pantai ataupun tanah bakau yang ditebus guna ataupun yang memang rezeki kerajaan yang dibagi pendudukan sementara. Tanah tol ni siapa yang menduduki tanah tol ni, dia kena bayar yuran ataupun cukai dan setiap tahun, dan dia kena perbarui kebenaran untuk menduduki tu setiap tahun. Itu adalah untuk pemilikan secara tol. Jadi bila anda nak beli tanah, pastikan anda membuat pilihan yang betul. Anda salah pilih, anda yang rugi. Selain daripada apa yang saya ceritakan tadi, anda juga boleh dapatkan tips-tips untuk membina rumah di atas tanah sendiri dengan mendapatkan buku yang ditulis oleh seorang kontraktor, Puan Mahanum bin Muhammad, 77 langkah membina rumah secara sempurna. Hingga jumpa lagi di video seterusnya. Jumpa lagi.